Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 25 Januari 2019, pihak polis telah menerima panggilan yang melaporkan seorang wanita telah mengalami kecederaan melecur akibat disimbah dengan sesuatu bahan yang membakar. Selepas kejadian tragis itu, mangsa telah memandu sendiri keretanya pergi mendapatkan rawatan di Hospital Ampang. Dia kemudian menelefon kawan baiknya memberitahu apa yang telah berlaku dan selepas itu barulah dia menelefon pihak berkuasa untuk melaporkan kejadian. Mangsa telah mendapatkan rawatan di Hospital Ampang dan ditempatkan di zon merah sebagai pesakit dengan kecederaan yang serius. Pegawai perubatan yang merawat mangsa mendapati terdapat kecederaan hakisan pada bahagian muka dan kedua-dua tangan mangsa. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, mangsa Nur Syafiqah binti Hasim berusia 32 tahun ketika kejadian telah tamat kerja pada jam 7 petang. Mangsa telah pergi ke stesen LRT Pandan Indah menuju ke keretanya yang diparkir di kawasan itu. Ketika menuju ke keretanya, mangsa telah menerima panggilan telefon dari kekasihnya yang merupakan suspek dalam kes ini, Muhammad Nazaruddin bin Najmuddin. Mangsa dan kekasih adalah rakan sekerja di syarikat Antara Capital Resources Sendirian Berhad. Ketika bercinta dengan mangsa, suspek telah mempunyai seorang isteri. Suspek memaklumkan yang dia telah pulang dan sampai ke rumahnya di Kajang serta bertanyakan di mana mangsa berada ketika itu. Mangsa telah memberitahu lokasinya. Setelah itu, mereka memutuskan talian. Tidak beberapa lama kemudian, mangsa sampai ke keretanya. Ketika mangsa hendak membuka pintu keretanya, dia mendengar seseorang datang dari arah belakang. Mangsa menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki dalam keadaan bertopi dan memakai pelitup muka. Dengan pantas, lelaki tersebut telah menyembah cecair ke arah muka mangsa dan melarikan diri. Simbahan itu telah mengenai muka kiri, leher dan kedua-dua tangan mangsa. Lelaki tersebut telah lari menuju ke sebuah jambatan kecil. Mangsa dalam keadaan kesakitan telah cuba mengejar lelaki tersebut. Mangsa kemudiannya seperti mengecam lelaki tersebut melalui rambut sisi kepalanya dan dari gaya lariannya lalu memanggil nama B yang menyebabkan lelaki tersebut berhenti dan menoleh ke arah mangsa, tetapi hanya untuk seketika sebelum lelaki tersebut terus melarikan diri. Mangsa berhenti mengejar suspek dan pergi ke keretanya semula dalam keadaan kesakitan. Dia memandu sendiri keretanya pergi mendapatkan rawatan di Hospital Ampang. Mangsa yang mendapatkan rawatan di Hospital Ampang telah dikeluarkan dari hospital tersebut selepas 3 hari iaitu pada 27 Januari 2019 dan dirujuk ke HKL. Di HKL, mangsa telah mendapat rawatan di unit kebakaran. Pegawai perubatan yang merawat mangsa mendapati tahap kecederaan kelecuran di bahagian muka kiri, leher dan tangan kiri sebanyak 8% dengan luka yang dalam dan kecederaan akan mengakibatkan kesan kekal. Pada hari sama dengan kejadian ini iaitu 25 Januari 2019, suspek telah mendapatkan rawatan di Hospital Kajang pada jam 8.15 malam. Suspek mengatakan yang semasa dia menunggang motosikal pada jam 7.40 malam, ada seseorang telah membaling sesuatu cecair ke matanya. Cecair tersebut terkena pada bahagian mata dan matanya menjadi pedih serta panas. Suspek telah diperiksa oleh pegawai perubatan yang mendapati keadaan fizikal suspek adalah stabil kecuali matanya. Pegawai itu mendapati kecederaan bahagian mata suspek akibat dari terkena bahan kimia sama ada daripada asid atau alkali. Suspek telah mendapat rawatan untuk kedua-dua belah matanya. Dia kemudian dirujuk ke bahagian pembedahan di Hospital Serdang bahagian mata untuk rawatan selanjutnya. Pada keesokan harinya 26 Januari 2019, pengurus kanan syarikat di mana mangsa dan suspek bekerja telah menerima pesanan SMS daripada suspek mengatakan yang isteri tidak sihat dan akan mengambil cuti kecemasan pada hari itu. Pada hari itu juga, pengurus tersebut mendapat tahu tentang tragedi yang menimpa mangsa dan keadaannya yang masih lagi dirawat di Hospital Ampang. Pada 28 Januari 2019, pengurus kanan syarikat itu telah menerima panggilan telefon daripada suspek memaklumkan yang dia telah terjatuh dari motor dan mata kanannya dimasuki pasir. Suspek memberitahu bahawa dia perlu dimasukkan ke hospital untuk rawatan cuci mata
dan memohon untuk melanjutkan cutinya. Dalam masa sama, pengurus itu memberitahu kepada suspek akan kejadian yang menimpa mangsa dan keadaan tangan dan mukanya berbalut. Mendengar keadaan mangsa dalam masa sama, suspek juga memberitahu pengurus itu bahawa matanya juga terkena cecair yang ianya mungkin air bateri lori. Suspek kemudiannya telah membuat laporan polis di Balai Polis Kajang pada 31 Januari 2019 berkenaan kejadian itu sambil ditemani oleh pengurus kanan syarikatnya bekerja. Pada hari sama, suspek membuat laporan polis. Pegawai penyiasat kes yang menimpa mangsa telah menahan dan menangkap suspek semasa di perkarangan IPD Ampang Jaya. Hasil siasatan, pegawai itu telah merampas satu bateri motosikal lama yang mempunyai cecair dan seluar yang dipakai oleh suspek semasa membuat siasatan di rumah suspek. Pegawai siasatan juga telah merampas jaket suspek yang didakwa dipakainya pada hari kejadian. Selain itu, pegawai penyiasat turut merampas jubah, seluar panjang, tudung dan anak tudung yang dipakai oleh mangsa semasa kejadian. Sampel bahan kimia juga diambil dengan membuat kesatan putik kapas pada kesan cecair yang melekat di cermin tingkap pintu kereta mangsa. Semua barang rampasan kemudian dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. Ahli kimia telah menganalisa barang-barang kes dan mendapati terdapat asid sulfurik pada putik kapas dan jubah, seluar panjang, tudung dan anak tudung yang dipakai oleh mangsa. Analisa juga mendapati tiada kesan asid pada bateri dan seluar panjang serta jaket suspek. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, dolak dalih dengan apa yang telah menimpa suspek sendiri yang diceritakan kepada pengurusnya serta laporan dari mangsa sendiri, suspek kemudian telah dituduh di mahkamah atas tuduhan dengan sengaja menyebabkan cedera parah dengan jalan menggunakan cecair yang telah menyebabkan kelecuran kepada mangsa. Di akhir perbicaraan kes, suspek telah disabitkan dengan pertuduhan tersebut dan Tuan Hakim Mahkamah Seksyen telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dari tarikh jatuh hukum iaitu 6 Ogos 2021 dan denda RM3,000 sekiranya gagal membayarnya akan diganti dengan 1 tahun penjara. Terkilan dengan keputusan tersebut, suspek kemudian merayu ke Mahkamah Rayuan. Mangsa telah ditahan di wad selama 19 hari sebelum dibenarkan keluar dari hospital pada 14 Februari 2019. Jadi, apakah motif perbuatan suspek terhadap mangsa yang juga merupakan kekasih gelapnya itu? Menurut mangsa, suspek berniat untuk mencederakannya yang menunjukkan motif suspek. Mangsa menyatakan yang hubungannya dengan suspek tegang pada ketika itu akibat perasaan cemburu suspek akan hubungan mangsa dengan seorang lagi rakan sekerjanya. Pernah berlaku pergaduhan sehingga suspek hampir memukul mangsa dengan topi keledar serta di ketika yang lain suspek pernah mengatakan kepada mangsa, "Kalau boleh aku tak nak tengok lagi muka ini. Kalau nak tengok bukan muka yang ini." Di mana silapnya apabila terjadinya kejadian tragis ini? Apakah motif tersebut memadai bagi perbuatan yang kejam seperti ini? Sama-sama kita berdoa agar kejadian ini dijauhi dari kita dan ingatlah setiap masalah itu ada penyelesaiannya, tetapi bertindak ganas bukanlah salah satu darinya. Sekian.